Terima kasih Terence, terima kasih Doktor. Terus untuk segmen kita kali ini, program Suapan Kasih Asnaf dan telah pun disebutkan oleh Terence tadi bersama kami di studio pagi ini. Selamat datang Cik Jamali Bashar yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kebun Kita dan juga Puan Maya Marzuki, penyelaras program Suapan Kasih. Ini merupakan satu inisiatif yang kita juga tak sabar untuk berkongsikan dengan para penonton. Tapi mungkin Puan Maya boleh berikan sedikit pengenalan terlebih dahulu tentang program Suapan Kasih ini terlebih dahulu. Okey, program Suapan Kasih ini ialah satu program CSR yang kebun kita laksanakan dengan tujuan untuk memberi manfaat kesihatan pemakanan yang sihat dan juga pembesaran yang sihat kepada anak-anak jagaan rumah-rumah kebajikan dan juga asnaf. Dan kalau Cik Jamli, kalau kita ikuti 18 bulan kebelakangan ini, kita menyedari bagaimana pentingnya kebun komuniti itu dalam satu kawasan perumahan. Malah sekarang ini di laman sosial juga ramai yang telah mula menunjukkan minat, dan kita sedar betapa pentingnya food supply itu sebenarnya, bekalan makanan itu. Kebun kita, boleh berikan pengenalan kepada para penonton? Okey, kebun kita dimulakan pada Januari 2020, tapi the planning was orang kata lagi lama sebelum tu. Cumanya kita nampak pandemik itu sendiri ialah sebuah peluang untuk kita melihat kembali kepada permasalahan food security dan food sovereignty kita, iaitu security makanan ataupun kedaulatan makanan. Kita orang kata kita bercerita tentang masalah security makanan ini dah lama. Benda ni benda yang dah lama, dan kita tidak orang kata betul-betul attempt untuk cuba untuk mengubah dan sebagainya. Jadi kita ambil peluang dengan keadaan di mana kita ada gig economy, orang kata satu disruptive element dalam pasaran. Jadi kita nampak ini ialah peluang untuk kita cuba untuk push out orang kata isu dalam food security dan food sovereignty ni. Jadi antaranya ialah memperkasakan petani-petani kita daripada aspek harga dan sebagainya, dan juga meningkatkan kesedaran kepada orang awam tentang kepentingan makanan, the very building block of life itself. Benda tu dekat situ kan. Jadi itu adalah juga apa yang kita buat untuk program Suapan Kasih ni, di mana kita bukan saja memberikan bantuan, tetapi kita cuba untuk memberikan penekanan tentang apa pentingnya diet yang sihat. Kita itu ialah apa yang menjadikan sesebuah negara itu maju. Basically semua negara kebanyakannya ia akan bermula dengan makanan. Jadi kita di Malaysia pun kita dah nampak perkara itu, dan kita patut ke arah itu. Ia bukan semata-mata kita bagi bantuan, tetapi kita beri juga pendidikan. Kita mungkin ada masalah, orang kata mungkin kemiskinan ataupun asnaf, tetapi dengan orang kata pemikiran yang baik dan juga badan yang sihat, kita boleh lakukan satu anjakan paradigma. Mungkin bukan sekarang, tetapi kita bagi a fighting chance untuk generasi ini untuk berkembang di masa akan datang. Dari apa yang Cik Jamli sebutkan, Puan Maya, ramai yang memikirkan kalau makanan yang sihat itu semestinya mahal. Sebenarnya tidak. Sekiranya bekalan itu kita dapat satu dalam volume, jumlah yang besar, dan juga banyak yang membantu, ini boleh menyebabkan matlamat itu dapat realisasikan. Jadi mekanisme program Suapan Kasih ini bagaimana? Okey, apa yang kita buatkan ialah kita ada satu program yang mana program subscription, yang mana langganan, yang mana kita target supaya kita ada satu anak tu ada orang pledge untuk memastikan bahawa pembesaran dia tu terjaga. Kita ada program selama 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun. Jadi ini akan menjamin pembesaran kanak-kanak tu dari segi pemakanannya, dari segi rohaniahnya dan juga dari segi fizikalnya, semua tu dijaga oleh sponsor. Bolehkah diberitahu berapa jumlah langganan tersebut? Yang itu kita akan announce dekat dalam kita punya page. Kebunkita.biz/Suapan Kasih. Jadi dia boleh pilih in terms of pledge. Sebab apa yang kita tengok sekarang ni ialah dengan disebabkan pandemik ini banyak
anak-anak yang sekarang ni dah di bawah jagaan bukan ibu bapanya sendiri. Ramai yang terkesan akibat kehilangan ibu bapa mereka sendiri. Jadi untuk masyarakat untuk berkata I want to help. Macam mana caranya? Jadi apa yang kami buat ialah kami bekerjasama dengan badan-badan agensi kerajaan dan juga agensi swasta yang ingin menyatukan bantuan tu dengan yang memerlukan bantuan tu sendiri. Jadi 3, 6 itu merupakan satu tempoh yang kalau agak-agak macam mampu untuk 3 bulan, buat untuk 3 bulan. Ya, 6 betul. bulan. Betul. Sebab ini makanan yang paling asas sekali, keperluan paling asas sebelum benda-benda yang kita boleh fikirkan. Bagaimana dari segi roll out ataupun pelaksanaan program ini nanti, bagaimana untuk mengenal pasti siapa yang layak mendapat bantuan ini? Okey, buat masa ni kita memang kita buat dua-dua belah di mana kita macam Puan Maya kata tadi, kita ada link up dengan agensi-agensi kerajaan, mungkin seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya, dan juga kita juga membuka peluang kepada mungkin sekolah ataupun masjid-masjid ataupun pusat PPR untuk meminta sumbangan. Jadi kita akan lihat kepada keperluan berapa keluarga yang memerlukan dan sebagainya, ataupun sebenarnya sekolah dan juga agensi ni memang dah ada list. Mereka memang pantau dan tahu siapa yang memang memerlukan. Jadi benda ni kita boleh mengurangkan, orang kata kalau ada isu-isu macam menipu data dan sebagainya. Jadi kita ambil daripada data-data ni dan kita akan buka kepada sumbangan orang ramai untuk menyumbang untuk makanan mereka lah. Jadi kita nak masa pandemik tu kita buat 2-3 kali. Sebelum tu belum ada nama Suapan Kasih Asnaf. Dan kita cuba gauge adakah orang awam sudi membantu untuk family ni ataupun anak-anak ni mendapatkan nutrition ataupun diet yang betul. Jadi memang ramai yang nak membantu. Jadi kita kata why not kita jadikan dia sebuah program di mana kita boleh first kali ialah bentuk pemakanan, dan maybe akan ada yang lain nampak mungkin go on pendidikan pula. Kan? Sebab benda ni di Afrika saya rasa banyak yang kata feed a child, feed a family kan. Jadi kita pledge untuk di Indonesia pun juga. Jadi kita pledge untuk setahun makanan mereka dan sebagainya. Dan kita sebagai syarikat, kita sebagai pengelola program, kita nak sampai satu tahap kita boleh update kepada penyumbang apa status anak-anak kan. Jadi dia pun nampak, jadi dia nampak telur satu dan dia nampak progres anak-anak ni kan. Jadi sebab ramai orang yang rasa gembira bila anak-anak yang mereka sponsor tu membesar, masuk universiti, jadi pilot dan sebagainya. Jadi kita nak create ataupun cipta satu environment ataupun ekosistem begitu di Malaysia juga. Dan bila kita kata feed, perkataan feed tu bukan tertakluk kepada makanan semata-mata. Jadi kita juga maksudkan ialah feed the mind, feed the minda mereka. Dan apa yang kami harapkan selepas ini program Suapan Kasih ini, bila kita commit kepada sebuah rumah dan juga satu-satu anak tu, kita perhatikan progres dia, dan juga kita akan adakan program-program bersama-sama dengan mereka, sebab macam apa yang kami dapat maklumat daripada agensi kerajaan, bukan sekadar kanak-kanak ni ingin dijaga dengan baik, tapi pada waktu yang sama mereka juga perlukan kelestarian. Jadi itu yang kami harapkan agar program Suapan Kasih ni nanti sekarang dia akan berterusan kepada program-program yang berkembang kepada kebun komuniti dan sebagainya. Seminit berbaki, Encik Jamali, pesanan buat warga masyarakat, ke mana mereka boleh pergi untuk mendapatkan maklumat? Okey, kepada semua rakyat Malaysia, jika anda berminat dengan program kami, anda boleh ke page kami di FB kita, nama Kebun Kita, ataupun kepada kita punya website sendiri, kebunkita.biz, untuk mendapatkan maklumat lanjut. Di situ kita ada sediakan semua maklumat dalam bentuk web dan juga di page FB sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Kita berikan laman webnya kebunkita.biz, dan boleh lihat sendiri bagaimana cara anda boleh membantu ataupun menyokong kalau sekiranya tidak ada bantuan terlalu kecil sebenarnya. Kalau semua menggembling tenaga, insya-Allah dapat realisasikan bagaimana satu usaha mulia ini dapat dipanjangkan lagi kepada peringkat komuniti. Terima kasih sekali lagi Puan Maya, terima kasih Jamali. Selamat berjaya, kita doakan program yang berjaya, dan kita terus ke kontinus untuk perkembangan berita dalam dan luar negara. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana.